Nama saya Muhammad Amir Hakim bin Abdullah. Saya daripada kelas DAD 5B. Nama anda siapa? Sorry, tak dengar lah. Hello? Ya. Okey. Okey. Okey, nama saya Muhammad Jamal bin Abdul Halim. Saya daripada Jabatan JKE, kos DEP. Okey. Hari ini saya nak interview anda tentang semangat kejiranan. Okey. Yang pertama, apakah maksud semangat kejiranan? Maksud kejiranan yang apa yang saya tahu, macam kita macam manakah? Kita antara jiran ni ada selalu macam manakah, dia macam dia baik-baik lah, tak ada macam tak ada macam busuk hati. Yang tu lah saya tahu. Okey. Itu lah maksud saya. Yang kedua, apakah yang menyebabkan amalan ini berkurangan? Maksud saya amalan semangat kejiranan ini berkurang. Oh, okey. Untuk pendapat saya, macam kan setiap rumah kan ada tembok-tembok yang tembok antara rumah-rumah kan. So itu pun salah satu faktor menyebabkan kenapa semangat kejiranan ni berkurang, sebab diorang jarang jarang nak tegur, sebab tak nampak ada jiran tak kat luar rumah. Kalau ada pagar yang tertutup lah macam tu. Faham? Okey, faham. Ha. Faham. Okey, yang ketiga, bagaimana tahap semangat kejiranan dalam komuniti anda? Tahap kejiranan macam mana nak ni? Mungkin sangat baik. Oh, kalau saya sangat baik lah dengan Sangat jiran-jiran. baik. Antara jiran-jiran memang sangat baik lah. Sangat baik. Okey. Yang keempat, apakah sebab-sebab semangat kejiranan berkurangan? Kekurangan macam saya cakap ni, kurang tegur menegur lah. Kalau ada tersumpat saya tegur, macam tu lah. Seterusnya, apakah kepentingan semangat kejiranan bagi anda? Apa yang penting untuk semangat kejiranan ni, kalau contoh, kalau ada apa-apa berlaku, first yang kita akan cari jiran juga. Macam contoh kalau ada masalah kesihatan ke, orang rumah, contoh dekat dalam rumah tu tak ada siapa yang boleh tolong, so jiran juga Jiran yang yang akan akan tolong. itu. Betul. Yang seterusnya, bagaimana cara anda untuk memupuk semangat kejiranan? Empuk, okey. Kalau saya, kalau kat rumah taman perumahan saya ada satu grup grup WhatsApp lah. So kalau kat situ ada apa-apa masalah ke, kita boleh minta tolong dalam tu semua. So kalau tu lah. Media sosial lah. Media sosial. Dengan, Lepas tu kalau contoh kalau ada jiran kat luar, kita tengah bawa kereta, lepas tu ada jiran kat luar, kita horn lah, macam tegur macam tu je. bertegur sapa lah macam tu. Bertegur siapa, yes. Okey. Apa cara-cara untuk berkomunikasi dengan jiran tetangga? Pendapat anda? Cara saya Cara-cara uh, untuk cara berkomunikasi. cara komunikasi. Mm-mm. Cara saya ke macam ni? Cara-cara anda. Okey, cara saya, first, kalau jiran kita tu sesama Islam, kita
kita beri salam dulu, lepas tu tegur lah sihat ke tak semua. Lepas tu kalau bukan non-Muslim tu, hai, apa khabar, macam mana hari ni, okey tak, ada apa-apa masalah tak, tu lah. Okey. Okey. Yang ketujuh, apakah tindakan yang perlu diambil sekiranya jiran tidak menghormati satu sama lain? So kalau tak hormati satu sama lain, kita kena fikir cara yang paling mudah lah. Kita tegur dia cara elok. Jangan tak menghormati orang ni. Kalau lepas tu, kalau contohlah kalau kita tak ada buat salah tapi dia macam si imam marah kita, okay, kita still minta maaf agak, okay, sorry lah kalau ada buat salah macam ni. Tu lah. Okey. Yang ke-9, apakah adab-adab berjiran? Adab-adab berjiran, adab-adab berjiran bertegur siapa lah macam tu. Lepas tu selalu ambil tahulah pasal jiran. Okey, yang terakhir, apakah peranan yang perlu dimainkan oleh individu, keluarga dan masyarakat dalam memupuk semangat kejiranan? Memupuk individu ni peranan. So macam mana kat ni jawapan dia? Untuk individu, kita kena ada apa satu ayat ni? Ego, ego. Cakap saya ego Untuk individu, kita sebagai diri kita dulu, kalau jiran tu tak nak tegur, kita tegur dulu. Okey. So kat situlah kita akan dapat memupuk sikit-sikit untuk kita bermesra dengan jiran semua. So kat situ akan adanya semangat kejiranan. Okey. Itu saja untuk interview saya hari ini. Terima kasih Encik Muhammad Jamil kerana sudi untuk membalas interview saya. Sama. Assalamualaikum. Nama saya Atori bin Mustafa, umur saya 20 tahun. Saya berasal dari Sungai Koyan, Raub Pahang. Kini saya belajar di Universiti Multimedia Cyberjaya. Okey, Encik Atori, saya ada sedikit soalan untuk anda, iaitu semangat kejiranan. Okey, kalau anda setuju untuk jawab. Okey. Soalan pertama, apakah maksud semangat kejiranan? Bagi saya, maksud semangat kejiranan tu adalah memupuk dalam kalangan masyarakat tentang pentingnya hidup berjiran sesama kita. Okey, soalan kedua, apakah yang menyebabkan amalan ini berkurang? Amalan ini berkurang kerana masyarakat pada era kini terlalu sibuk dengan hal masing-masing. Okey, soalan ketiga, bagaimana tahap semangat kejiranan dalam komuniti anda? Tahap semangat dalam komuniti kejiranan kawasan rumah saya memang sangat tinggi dan akrab. Kami sentiasa membantu di antara satu sama lain. Okey, soalan keempat, apakah sebab-sebab semangat kejiranan berkurang? Sebab-sebab semangat kejiranan berkurang kerana masyarakat kini sering membuat hal sendiri seperti tidak mengendahkan jiran-jiran di sebelah. Kepentingan semangat kejiranan ialah dapat memupuk semangat perpaduan di kalangan masyarakat dan seterusnya dapat membantu ketika susah melanda. Okey, soalan yang keenam, bagaimana cara anda untuk memupuk semangat kejiranan? Cara untuk memupuk semangat kejiranan adalah dengan masyarakat boleh bergotong royong dan tolong-menolong di antara satu sama lain. Okey, soalan keenam, tujuh, cara-cara untuk berkomunikasi dengan jiran tetangga. Cara untuk berkomunikasi dengan jiran tetangga adalah seperti bercakap dengan nada yang tidak meninggikan suara, bercakap dengan nada yang sopan. Okey, soalan ke-8, apakah tindakan yang perlu diambil sekiranya jiran tidak menghormati satu sama lain?
kita perlulah menasihati jiran itu betapa pentingnya hidup jiran. Okey, soalan ke-9. Apakah ada adab berjiran? Adab jiran ialah menziarahi jiran yang sedang sakit, memberikan pertolongan kepadanya. Okey, soalan terakhir iaitu apakah peranan yang perlu dimainkan oleh individu, keluarga dan masyarakat dalam memupuk semangat kejiranan? Secara individunya, kita perlulah sedar bahawa semangat kejiranan itu adalah salah satu perkara yang paling penting dalam hidup kita. Dan seterusnya pada masyarakat pula, kita perlulah hidup saling tolong menolong di antara satu sama lain supaya hidup kita sentiasa diberkati oleh Allah. Seterusnya adalah ahli keluarga. Contohnya seperti keluarga pula, ibu bapa boleh mengajarkan anak mereka tentang betapa pentingnya hidup semangat kejiranan, kerana di dalam semangat kejiranan itu terdapat 1001 nilai murni yang mereka akan pelajari sendiri. Okey, terima kasih Encik Atori kerana beri kerjasama. Okey, sekian. Terima kasih. Sama-sama. Nama saya Ahmad Syakir bin Abdul Aziz dari kelas DAD 5B. Hari ini saya nak interview tentang komunikasi penyiaran Islam. Tajuk amalan semangat kejiranan. Boleh kenalkan diri ya saudara? Okey. Saudara Razul. Okey, saya terus masuk ke soalan ya. Boleh. Okey, soalan pertama. Apakah maksud semangat kejiranan? Semangat kejiranan. Maksud kejiranan ni ialah orang yang tinggal berhampiran dengan kawasan kediaman masyarakat. Manakala semangat kejiranan ni pula membawa maksud hubungan yang akrab bersama jiran tetangga. Okey. Soalan kedua ya. Apakah yang menyebabkan amalan ini berkurang? Amalan semangat kejiranan ini berkurang. Semangat kejiranan dalam masyarakat semakin lama semakin berkurang. Terutamanya masyarakat yang tinggal di kawasan bandar besar lah. Sebab bandar besar ni selalu menyibukkan diri dengan pekerjaan dan urusan masing-masing, yang menyebabkan mereka tidak ambil peduli tentang kawasan mereka. Okey, saya ke soalan ketiga ya. Bagaimana tahap semangat kejiranan dalam komuniti anda? Alhamdulillah, semangat kejiranan di kawasan saya tiada masalah dan jiran-jiran saya sentiasa ambil peduli pada keadaan kami, pada keadaan saya. Alhamdulillah. Okey, soalan keempat. Apakah sebab-sebab semangat kejiranan berkurang? Semangat kejiranan berkurang. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan semangat kejiranan berkurang. Antaranya persaingan hidup yang sengit. Macam yang saya cakap tadi, masyarakat di kawasan bandar besar menyibukkan diri dengan pekerjaan dan urusan sendiri yang akan menyebabkan semangat kejiranan semakin merosot. Antara sebab yang lain ialah kemajuan teknologi seperti wujudnya telefon pintar, yang mana masyarakat hanya akan menghabiskan masa melalui telefon pintar, dan ini salah satu yang menyebabkan semangat kejiranan semakin putus. Okey, soalan yang kelima ya. Apakah kepentingan semangat kejiranan? Semangat kejiranan amat penting kerana ia akan memberi kesan yang positif pada masyarakat. Antara kepentingan masyarakat kejiranan ialah memupuk semangat paduan, memudahkan pelaksanaan program atau aktiviti komuniti, dapat menjamin keselamatan setempat, dapat melahirkan masyarakat yang harmoni, dan apabila ditimpa musibah, masyarakat yang dapat, dan dalam masa yang sama masyarakat dapat saling membantu antara satu sama yang lain. Okey. Soalan yang keenam ya. Bagaimana cara anda untuk memupuk semangat kejiranan? Cara untuk memupuk semangat kejiranan ialah menggalakkan aktiviti bergotong royong atau bersukan, amalan kunjung mengunjung, dan membantu jiran sekiranya mereka mempunyai masalah. Okey. Soalan seterusnya, cara-cara untuk berkomunikasi dengan jiran tetangga.
Antara adab untuk komunikasi dengan jiran ialah kita memperkenalkan diri dahulu, diri kita secara ringkas pada jiran. Menggunakan kata-kata yang baik tanpa menyinggung perasaan jiran. Lebih baik jika kita memberi dua adab pada jiran kita, pandai menghargai jiran-jiran kita. Oh, okey. Soalan seterusnya. Apakah tindakan yang perlu diambil sekiranya jiran tidak menghormati satu sama lain? Tindakan yang terbaik sekiranya jiran tidak menghormati antara satu sama lain ialah kita perlu mengingatkan mereka kepentingan kejiranan. Antara cara yang mudah ialah kita menggunakan media massa seperti WhatsApp. Kita memberitahu mereka tentang kepentingan semangat kejiranan. Lebih-lebih lagi kepada masyarakat yang beragama Islam. Kerana Nabi bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah memuliakan jiran. Alhamdulillah. Okey, soalan seterusnya. Apakah adab-adab berjiran? Adab berjiran. Antara adab-adab jiran ialah menziarahi jiran apabila mereka ditimpa musibah. Banyak lagi lah. Lagi menjaga hak-hak jiran dan tidak menyakiti hati jiran. Okey, soalan terakhir ya. Apakah peranan yang perlu dimainkan oleh individu, keluarga dan masyarakat dalam memupuk semangat kejiranan? Peranan yang perlu dilakukan oleh individu ialah memperingatkan antara satu sama lain tentang semangat kejiranan supaya masyarakat tidak lupa untuk ambil peduli pada jiran mereka. Untuk peranan keluarga, keluarga selalu kunjung-mengunjung, membantu antara satu sama lain supaya ikatan perhubungan antara jiran semakin erat. Untuk peranan masyarakat, mengadakan aktiviti seperti gotong royong atau bersukan yang akan menyebabkan masyarakat dapat mengenal satu sama lain. Selain itu, dapat memupuk persatuan dan melahirkan cipta harmoni dalam masyarakat. Oh, okey. Terima kasih atas jawapan yang diberikan kepada 10 soalan yang saya berikan kepada tadi. Terima kasih ya, Saudara Razul. Boleh. Pertama. Assalamualaikum. Salam. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Luqman Hadi bin Muhammad Safri dari DID 5B. Hari ini saya akan menembual seorang pelajar politeknik berkenaan semangat kejiranan. Saya akan kemukakan 10 soalan. Lebih baik sila perkenalkan diri anda. Okey, nama saya Muhammad Haziq Ashraf bin Alias. Saya dari Jabatan Perdagangan. Saya ambil kos pengajian perniagaan semester 5. Kita akan mulakan dengan soalan yang pertama. Apakah maksud semangat kejiranan? Okey, apa yang saya tahu tentang maksud kejiranan ni, semangat kejiranan ni dia adalah hubungan yang akrab sesama jiran tetangga. Okey. Soalan kedua pula, apakah yang menyebabkan amalan ini berkurang? Okey. Sebab amalan ini berkurang disebabkan ramai jiran-jiran yang sibuk dengan pekerjaan mereka dan juga diorang tak ada masa nak sembang-sembang sama jiran, and then dekat situ tak lahirlah semangat kejiranan dalam satu masyarakat. Bagaimana tahap semangat kejiranan dalam komuniti anda? Okey, tahap semangat kejiranan dalam komuniti saya, kalau nak katakan okey, semua jiran saya boleh dikatakan bila saya ajak bersembang, diorang akan bersembang lah, tak adalah sombong. Dan lepas tu bila ada je saya dalam kesusahan, diorang pun tolong bantu saya dengan family saya di rumah. Bila macam ada kes kekurangan pun dekat sini, diorang agak alert bila, dan dekat situ nampaklah dekat semangat kejiranan dekat kawasan rumah saya ni agak memberangsangkan. Baik, okey.
Soalan keempat, apakah sebab semangat kejiranan berkurang? Okey, sebab semangat kejiranan ini berkurang sebab antaranya perubahan gaya hidup masyarakat yang terlalu sibuk dengan hal sendiri serta sibuk mencari rezeki masing-masing. So dekat situ masyarakat tak ada masa untuk berborak dan saling tegur-menegur antara satu sama lain. Antara yang kedua juga boleh saya dapat masyarakat semangat kejiranan berkurang ni kos sara yang tinggi. So dekat situ dia boleh menyebabkan masyarakat mengejar kekayaan yang perlu mencari duit lebih sehingga bekerja lewat malam. Okay, baik. Soalan kelima, apakah kepentingan semangat kejiranan? Kepentingan semangat kejiranan yang perlu kita ada, salah satunya dalam masyarakat Malaysia ni dia orang perlu ada memupuk semangat perpaduan. So yang kedua pula, mereka juga perlu memudahkan program atau aktiviti komuniti. Maksudnya macam kalau ada satu program yang kejiranan tu buat, diorang perlu memudahkan urusan masyarakat semua. And then yang akhir sekali, menjamin keselamatan setempat. So maksud menjamin keselamatan setempat ni, masyarakat perlu alert ataupun perlu pandang serius lah tentang keselamatan jiran-jiran ni. So kalau macam ada kes kecurian ataupun rumah jiran terbakar, so jiran-jiran yang yang duduk setempat ni perlu membantu diorang. Ataupun bila ada macam satu rumah ni, satu jiran ni kena masuk pencuri. So sebagai jiran yang bertanggungjawab, kita kena call polis cepat-cepat. Soalan nombor 6, bagaimanakah cara anda untuk memupuk semangat kejiranan? Okey, bagaimana cara saya memupuk kejiranan tu, kalau macam kita macam satu komuniti tu buat program, kita kenalah pergi, tak naklah pergi. Contohnya macam hari raya, tapi masa musim ni tak boleh nak pergi, tak boleh nak buat. Jadi sebelum ni ataupun akan datang bila COVID dah habis, mungkin dekat situ komuniti akan buat satu macam open house, rumah terbuka besar-besaran sebab dah lama tak buat. So dekat kita ni sebagai masyarakat kejiranan, kita perlulah hadir untuk untuk memupukkan semangat kejiranan dekat komuniti tu. Soalan ke-7, cara-cara untuk berkomunikasi dengan jiran tetangga. Okey, kalau pendapat saya macam mana cara-cara untuk memupuk semangat untuk berkomunikasi dengan jiran tetangga ni, kita kena cakap yang sopan santun. Jangan kita cakap apa yang kurang ajar kepada jiran. Kalau macam jiran tu tegur kita ambil lah macam teguran dia. Walaupun tegur tu macam mungkin ada setengah jiran tu dia tegur sebab mungkin anak dia buat hal ke. So kita janganlah marah dia balik. Kalau kita macam nak bagi nasihat pun nasihat yang elok, macam tu. Baik, okay. Nombor 8, apakah tindakan yang perlu diambil sekiranya jiran tidak menghormati satu sama lain? Okey, kalau macam tindakan perlu ambil sekiranya jiran tidak menghormati satu sama lain. Okey, kalau macam ada satu jiran ni dia tak ada sifat menghormati. So kita ni sebagai jiran yang bertanggungjawab, kita perlu nasihat dia, kita kena nasihat dekat dia. Sebab dalam Islam pun kita dah ajar, kita kena hormat menghormati antara satu sama lain. So dekat sini jiran ni kena lebih hormat menghormati dengan jiran-jiran lain. Soalan ke-9, apakah adab-adab berjiran? Okey, adab-adab berjiran di dalam Islam adalah satu, hormat menghormati. Kedua, sentiasa bermanis muka. Ketiga, bertegur sapa. Keempat, ziarah menziarahi. Kelima, berbaik sangka.
keenam bertolak ansur, ketujuh bermaaf-maafan dan last sekali adalah menutup keaiban jiran. Soalan ke-10, apakah peranan yang perlu dimainkan oleh individu, keluarga dan masyarakat dalam memupuk semangat kejiranan? Okey, peranan yang kita mainkan oleh individu atau keluarga dan masyarakat dalam memupuk semangat kejiranan adalah macam kita ni sebagai kejiranan perlu ada saling hormat menghormati antara satu sama lain. So kalau macam dan kita juga sebagai kejiranan perlu orang kata apa, bertegur sapa lah antara satu sama lain. Kalau macam dia bagi salam, kita pun jawablah salam. So dekat situ kita nampaklah jiran tu baik. Dan macam kita ada atau macam ada macam salah faham antara jiran yang lain, kita perlulah maaf-maafan. Itu saja daripada saya. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada Haziq kerana dapat meluangkan masa dan memberi kerjasama dalam menjayakan temu buat ini. Sama-sama. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Akmal bin Abdul Rahman dari kelas DAD 5B. Hari ini saya akan bertemu dengan seorang pelajar dan hari ini saya akan menanyakan tentang amalan semangat kejiranan. Okay. Saudara boleh memperkenalkan diri? Nama saya Muhammad Imran bin Ismail. Saya dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Saya kelas DET 5A. Okay. Soalan yang pertama. Apakah maksud semangat kejiranan? Semangat kejiranan ni dia seperti kita hidup bersosial. So hidup bersosial ni kita mesti kena ada semangat kejiranan dengan jiran lain. So mengenali jiran-jiran lain seperti macam kita pergi menziarahi jiran, tengok jiran tetangga untuk kita buat sebagai satu ikatan terhadap jiran kita. So itu semangat dia lah. Supaya kita nanti boleh tolong-menolong apabila kita dalam dalam kesusahan ataupun dalam masalah. So masalah tu boleh solve kat situ lah daripada jiran-jiran. Okay. Soalan yang kedua, apakah yang menyebabkan amalan ini berkurang daripada zaman sekarang? Amalan, daripada saya amalan ni berkurang kerana mungkin masalah kepribadian jiran-jiran lain ataupun masalah ni mungkin terjadi apabila sekelompok jiran ni mungkin ada buat masalah dengan jiran-jiran lain ataupun mungkin orang lain yang datang buat gangguan terhadap mereka. Mungkin mereka boleh memecah belahkan antara jiran-jiran sesama jiran. Okey, seterusnya. Bagaimana tahap semangat kejiranan dalam komuniti anda? Daripada sudut pandangan saya, dalam komuniti ni, komuniti ni maksud dia umum. So terhadap jiran-jiran lain ni, kita kena ada macam satu propaganda untuk kita merealisasikan sebagai jiran, kita kena tanggungjawab kita apa dan apa yang kita perlu buat kan, untuk meraihkan lagi, untuk menambah baik lagi lah kepada jiran-jiran lain. Itulah pandangan saya. Okey, soalan seterusnya, apakah sebab-sebab semangat kejiranan berkurang? Berkurang. Salah satunya mungkin dia berkurang dari segi mungkin ikatan-ikatan kita dengan jiran lain. Mungkin kita ada buat masalah ke ataupun buat bising ke, buat kekacauan terhadap jiran ke. Mungkin orang ni jenis suka buat mulut ke macam mana ke kan. Kadang-kadang manusia ni dia tak sempurna kan. Dia macam-macam boleh mengata orang itu ini. Ya.
Soalan seterusnya, apakah kepentingan semangat kejiranan yang anda tahu? Okey. Saya jawab kepentingan semangat kejiranan ni pentingnya ada jiran ni kerana apa? Sebab jiran ni boleh membantu kita bila kita susah. So jiran ni penting. So apa-apa yang berlaku kat rumah kita ke terhadap security ke secure untuk diorang jaga rumah kita kan, supaya kita dalam keadaan rumah kita dalam keadaan maksudnya insecure lah, secure lah. So lebih lagi daripada keselamatan lah. So jiran ni penting lah. Okey. Soalan seterusnya, bagaimana cara anda untuk memupuk semangat kejiranan? Memupuk semangat kejiranan. Okey, dari segi sudut pandangan saya, kalau kita nak memupuk semangat kejiranan ni seperti macam kita buat benda baik terhadap jiran, lepas tu kita tolong, ataupun mungkin kita ada makanan lebih tu kita sedekahkan kepada jiran-jiran kita kan, untuk kita mengeratkan lagi hubungan silaturahim kita kepada jiran-jiran yang lain, jiran-jiran yang tercinta. Ya, begitu. Okey. Cara-cara untuk berkomunikasi dengan jiran tetangga? Cara-cara, okey, saya jawab soalan ni. Okey, cara-cara berkomunikasi dengan jiran ni, kita kena cakap, permulaan percakapan kita kena baik. Kena bercakap benda yang baik, sopan santun. So benda tu kena jaga dari sudut percakapan. So tingkah laku kena buat benda yang baik. So jiran akan pandang kita ni macam, oh dia ni orang yang baik, dia ni orang yang yang bertanggungjawab kan. Dia akan percayalah pada kita. Ya. Okey, seterusnya, apakah tindakan yang perlu diambil sekiranya jiran tidak menghormati satu sama lain? Okey, tindakan tu kalau macam jiran ni kita buat masalah ke kan, mungkin tak hormat ke, tak macam panggil benda yang kita tak suka kan dia buat, kita boleh tegur dia dengan cara baik. Tegur dia, cakap dengan cara elok kan. Mungkin satu hari nanti dia akan berubah ataupun mengubah cara sikap dia dan tingkah laku dia. Ya. Okey, soalan yang seterusnya, apakah adab-adab berjiran anda tahu? Adab-adab berjiran. Okey, saya jawab adab-adab berjiran ni dia kita kena menghormati satu sama lain. Betul. So kalau macam orang tu tak tegur kita pun tak apa, tapi kita kena tegur dia supaya ikatan tu lebih erat lagi. So lepas ni mungkin boleh bersembang, boleh buat kawan kan. Kita kena kita kena biasakan benda ni lah, biasakan culture macam ni. So Selalu kita positif memang hidup happy ending. Ya. Okey, soalan yang terakhir. Apakah peranan yang perlu dimainkan oleh individu, keluarga dan masyarakat dalam memupuk semangat kejiranan? Okey. Dari segi keluarga. Okey, keluarga ni yang paling penting keluarga. So bila adanya satu keluarga tu dia nak kita mengeratkan lagi kita punya ikatan sebagai jiran dan keluarga ni, perlu macam mengatasi masalah ni. Kiranya keluarga ni bermain peranan lah untuk kita kita berjiran dengan orang lain. Mungkin kita tak boleh buat perangai macam ni untuk bagi macam jiran-jiran lain tahu kita punya privacy sebagai jiran, dan kita punya matlamat kita nak hidup secara berjiran dengan bersosial dengan orang lain. So kita kena jagalah tingkah laku apa semua. Kalau dari segi individu? Dari segi individu pula, kita sendiri, so kita nak memupuk semangat kejiranan ni supaya kita jaga. So kita kena bercakaplah dengan mereka, berbicara dengan cara sopan santun, baik kan. Buat benda baik, tolong menolong macam tu. Dari segi masyarakat pula? Masyarakat. So dari sudut masyarakat ni dia orang panggil umum. So bila dia banyak, masyarakat ni kita boleh macam, so satu hari nanti mungkin kita akan mengubah cara hidup berjiran ni dengan lebih baik. So bila dengan lebih baik tu, dan akan datang nanti mungkin akan jadi benda ni dah terbiasa dengan orang-orang lain.
Okey. Terima kasih sebab dapat sudi menjawab soalan yang saya sampaikan. Sama-sama. Sekian, terima kasih. Sama-sama.